Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu program memperkasa PDPR, modul literasi dan numerasi melalui perkongsian kaedah PDP yang akan diberikan oleh Jurulatih Utama Pemulihan Khas PPD Pasir Mas, iaitu Puan Haslinda binti Abdul Rahim dari SK Baru Pial, Puan Tiu Airin dari SJKC Yok-En, Puan Nurul Wahida binti Zahari dari SK Tanjung Chenak dan Puan Mariani binti Ismail dari SK Meranti. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan salam dari Tuan PPD Pasir Mas, Tuan Haji Bahari bin Daud dan Timbalan Sektor Pembelajaran Encik Zulkifli Abdullah. Terima kasih juga diucapkan kepada Unit Pemulihan Khas, iaitu Encik Muhammad Kamil bin Ahmad, Encik Zainuddin bin Muhammad dan Encik Ibrahim bin Seman serta USTP PPD Pasir Mas kerana terlibat secara langsung dalam rakaman PDP modul literasi dan numerasi ini. Modul asas literasi dan numerasi ini merupakan salah satu bahan untuk menyokong murid tahap 1 yang masih belum menguasai literasi dan numerasi akibat terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan program pemugaran literasi dan numerasi melalui kit pemugaran modul yang telah diberikan kepada murid pemulihan khas di seluruh negara. Pada hari ini, pihak PPD Pasir Mas telah berusaha menghasilkan kaedah PDP yang terbaik untuk dikongsi kepada semua guru pemulihan khas daerah Pasir Mas untuk digunakan kepada murid pemulihan khas di sekolah masing-masing. Harapan pihak PPD Pasir Mas agar perkongsian kaedah PDP modul literasi dan numerasi ini dapat digunakan bagi membantu murid pemulihan khas melepasi tahap penguasaan minima. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah dan Timbalan Sektor Pembelajaran serta Jurulatih Utama Pemulihan Khas PPD Pasir Mas dan unit USTP PPD Pasir Mas kerana dapat menghasilkan PDP untuk dikongsi bersama. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Saya Cikgu Haslinda binti Abdul Rahim dari SK Baru Pial Pasir Mas, Kelantan. Cikgu pasti murid-murid telah pun memperoleh modul ini kan? Cikgu juga percaya anak-anak kelas pemulihan telah pun membaca dan menulis bersama guru, ibu dan ayah masing-masing menggunakan modul ini dalam situasi kita masih berada dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua ibu bapa yang sentiasa cakna pada pembelajaran anak-anak sehingga kini. Baiklah, pada sesi pengajaran kali ini, kita akan mempelajari unit 2 dengan tajuknya Kenal Suku Kata Tertutup dan Kenal Perkataan Suku Kata Tertutup. Objektif pengajaran yang pertama, membunyikan suku kata tertutup
Dan yang kedua, membaca perkataan mempunyai suku kata tertutup. Di samping itu, pada sesi pengajaran kali ini, kita juga akan menyiapkan satu projek yang menarik. Apa projek tu ya? Tunggu sebentar lagi. Baiklah, sekarang mari kita mula membaca. Mari kita membunyikan suku kata tertutup menggunakan kaedah fonik. Melalui kaedah ini juga dapat membantu murid-murid mengecam huruf terakhir pada suku kata tertutup semasa menulis nanti. Suku kata pertama. La, r, lar. Ka, kar. Mari kita sebut contoh perkataan yang mempunyai bunyi suku kata tersebut. Lar, ular. Kar, akar. Murid-murid, di antara dua perkataan ini, yang manakah haiwan? Mari kita senaraikan haiwan-haiwan yang kita jumpa semasa kita membaca. Okey, di sini haiwan ialah ular. Bagus. Betul jawapan kamu. Okey, mari kita cuba sebut suku kata ini pula. Tik, ta, tak. Mari kita sebut contoh perkataan yang mempunyai bunyi suku kata tersebut. Itik, itik. Tak, kotak. Di antara dua perkataan ini, yang manakah haiwan? Betul, itik ialah haiwan. Kita senaraikan bersama dengan ular tadi. Mari kita teruskan bacaan. Lem. La, lam. Mari kita sebut perkataan yang mempunyai bunyi suku kata tersebut. Lembu. Kolam. Di antara dua perkataan ini, yang mana haiwan murid-murid? Betul, haiwan ialah lembu. Mari kita senaraikan bersama dengan ular dan itik tadi. Mari kita sambung menyebut. Wan. Pan. Mari kita sebut perkataan yang mempunyai bunyi suku kata ini. Cawan. Panda. Di antara dua perkataan ini,
Yang mana pula haiwan? Betul, panda ialah haiwan. Kita senaraikan bersama dengan lembu, ular dan itik tadi. Mari kita sambung menyebut. Ja, he, jah, ju, he, juh. Mari kita menyebut perkataan yang mempunyai bunyi suku kata ini. Ga, jah, gajah. Tu, ju, tujuh. Di antara dua perkataan ini, yang mana haiwan? Betul, gajah ialah haiwan. Kita senaraikan bersama dengan lembu, panda, ular dan itik. Kita teruskan lagi bacaan kita. Pa, l, pal. Ci, l, cil. Mari kita sebut perkataan yang mempunyai suku kata ini. Pal, epal. Kan, cil, kancil. Di antara dua perkataan ini, yang mana haiwan murid-murid? Betul, haiwan ialah kancil. Kita senaraikan bersama dengan gajah, lembu, panda, ular dan itik. Tahniah kerana murid-murid telah berjaya menyebut suku kata dan perkataan suku kata tertutup. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kotak. Murid-murid boleh gunakan sebarang kotak yang terpakai. Bahan yang kedua, pensel warna. Bahan ketiga, pita pelekat. Bahan keempat, gunting. Bahan kelima, lidi. Bahan keenam, polistiren. Bahan ketujuh, sebarang hiasan. Dan yang ke-8, gambar dan kad perkataan. Gambar dan kad perkataan ini anak-anak boleh dapatkan dengan mengimbas QR code yang cikgu berikan. Mari kita mulakan. Langkah pertama, kotak dipotong mengikut bentuk seperti ini. Kotak boleh dibalut dengan kertas warna atau sebagainya. Letakkan polistiren pada tapak kotak. Murid-murid boleh hiaskan mengikut kreativiti masing-masing. Langkah kedua, warnakan gambar haiwan. Gunting gambar dan kad perkataan mengikut titik garisan. Aktiviti ini dapat meningkatkan koordinasi motor halus
dan daya fokus murid-murid. Lekatkan gambar dan kad perkataan pada lidi. Cucuk boneka pada polistiren dan padankan perkataan. Setelah siap, memadankan perkataan mengikut gambar seperti yang cikgu siapkan ini. Murid-murid boleh ulang semula membaca perkataan sehingga menguasainya. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Cikgu Wahida dari SK Tanjung Cenak, Pasir Mas, Kelantan. Merujuk kepada modul Asas Literasi Bahasa Melayu, hari ini Cikgu akan mengajar kamu Unit 3, Kenal Perkataan bahagian 1 iaitu Perkataan, Kata Tunggal, Satu Suku Kata, Kemahiran Membaca. Hari ini Cikgu akan mengajar kamu perkataan KVK. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyebut dan mengeja perkataan KVK dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bahagian 1. Mari mengeja bersama-sama. Bas. B-A-S. Bas. Boat. B-O-T. Boat. Bag. B-E-G. Bag. Jam. J-A-M. Jump. Chat. C-A-T. Chat. Chop. C-O-P. Chop. Dam. D-A-M. Dam. Cake. K-E-K. Cake. Tin. T-I-N. Tin. Gas. G-A-S. Gas. Sebagai pengukuhan, mari kita cuba membuat latihan bersama-sama. Latihan pertama. Bas. B-A-S. Bas. Boat. B-O-T. Boat. Bag. B-E-G. Bag. Jump. J-A-M. Jump. Chat. C-A-T. Chat. Chop. C-O-P. Chop. Dump. D-A-M. Dump. Cake. K-E-K. Cake. Tin. T-I-N. Tin. Gas. G-A-S. Gas. Mari kita cuba latihan bersama-sama. Latihan 1. Pilih perkataan yang betul berdasarkan gambar yang diberi. Cuba kamu teka, gambar apakah ini?
Ya, tepat sekali. Ini adalah tin. Mari kita eja bersama-sama. T-I-N. Tin. Latihan kedua. Gambar apakah ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah bot. Mari kita eja bot bersama-sama. B-O-T. Bot. Latihan ketiga. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah jam. Mari kita eja jam bersama-sama. J-A-M. Jam. Okey. Sekian dahulu daripada cikgu untuk hari ini. Selamat belajar. Bye-bye. Salam sejahtera. Saya Cikgu Teo dari SJKC Yok Eng. Cikgu ingin berkongsi cara pengajaran menggunakan modul asas numerasi. Hari ini, Cikgu Teo akan mengajar numerasi topik 7. Tambah dalam lingkungan 100. Subtopik, menambah 2 nombor dengan mengumpul semula. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita sama-sama ulang kaji apa itu tambah. Ini ialah simbol tambah. Murid-murid, apa yang akan terjadi jika kita tambah? Mari kita lihat contoh yang diberikan. Kita tengok dalam gambar ini. Gambar pertama ada 6 biji apel. Ibu membeli pula 8 biji apel. Sekarang, berapa jumlah apel yang ada? Di sini, kita boleh nampak ada penambahan. Semakin banyak apel yang mereka ada. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, bila ada penambahan, nampak simbol tambah di tengah? Okey, sekarang macam mana kita nak tulis dalam ayat matematik? Okey, 6 tambah 8 sama dengan 14. Ini ialah ayat matematik. Okey. Sekarang kita tulis pula dalam bentuk lazim. Okey, ingat ya, nombor-nombor ini ada rumah masing-masing. Jangan pula kita masuk ke rumah orang lain. Okay. Kita tengok di sini, 6 dan 8 ialah ada satu nombor sahaja. Jadi, kita perlu masukkan di rumah sa. Okay. 14 dia ada 2 nombor. Okay. Nombor di belakang 4. Okay. 4 ini ialah sa. Jadi, kita perlu letakkan di bawah nombor 8. Di bahagian rumah sa. Okey. Manakala 1 pula membawa maksud 10. Okey, jadi 1 tu kita perlu letakkan di rumah puluh. Okey, kenapa kita tak letakkan di atas? Okey, kerana jawapan 14 ini ialah jawapan. Jadi kita perlu letak di bawah. Okey, bila siap mesti gariskan jawapannya. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Okey. Okey, ini ialah buah limau. Okey, mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang bahagian depan ni ada 8 biji limau. Okey, sekarang kita kira pula yang bahagian kedua. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak tuliskan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim? Okey, kita tengok contoh di bawah. Okey, 8 tambah 14 sama dengan, okey, sekarang kita tengok bentuk lazim. Okey, sama juga kita perlu letakkan rumah sa dengan rumah puluh. Okey, 8 hanya ada satu nombor. Jadi, kita letakkan di rumah sa. Okay. Sekarang kita tengok 14. Okey, 14 terdiri daripada 2 nombor. Okey, yang belakang kita perlu letakkan di rumah sa. 1 pula letakkan di rumah puluh. Okey, sekarang kita nak buat penambahan. Kita perlu tambah. Okey, sekarang kita perlu tambah bahagian belakang. Bahagian rumah sa dahulu. Okey, sekarang 8 tambah 4. Okey, kita kena buat dahulu. 8 tambah 4. Okey, 8 di mulut. Okey, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 8 tambah 4 sama dengan 12. Okey, kita tidak boleh terus tulis 12 di bahagian jawapan. Kerana bahagian puluh sudah ada orang. Jadi macam mana kita nak tulis? Okey, 2 kita perlu letakkan di rumah sa. Okey, 2 kita letakkan di rumah sa. Okey, 1 pula macam mana kita nak letak? Okey, nak masuk ke rumah orang kita perlu ketuk pintu. Jadi, nombor 1 di atas ini kita letakkan di bahagian atas rumah pu. Okey, 1 kita letakkan di bahagian atas rumah puluh. Maksudnya dia nak masuk ke rumah kawannya. Okey, sekarang 1 tambah 1. Kita buat 1 tambah 1. Okey, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, yang ni dia hanya ada satu nombor. Jadi, terus tuliskan di bahagian jawapan. Okey, jadi 8 tambah 14 sama dengan 22. Okey, baiklah. Murid-murid, kita tengok pula contoh seterusnya. Okey, contoh yang ni ialah dalam bentuk ayat matematik. 45 tambah 38. Okey. Kita masukkan dalam rumah yang betul. Okey. Sa. Pu. Jadi 45. Okey. Di atas 38. Kita tulis di bawahnya. Okey. Lepas tu jangan lupa ya simbol tambah. Kita tuliskan di bahagian depan. Okey, sekarang kita buat dahulu bahagian sa. Okey, 5 tambah 8. Okey, kita buat 5 tambah 8. Okey. 5, 8. Okey. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. 5 tambah 8 sama dengan 13. Okey, mari kita tulis di rumahnya. Okey, 3 kita letakkan di rumah sa. 1 sama juga tadi. 1 membawa maksud 10. Okey, bila nak masuk ke rumah kawan, okey, ketuk pintu dahulu. Jadi kita letakkan di atas rumah puluh. Okey, sekarang kita tambah 4 tambah 3. Okey, jangan lupa yang kawan yang nak masuk rumah tadi. 1. Jadi, 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 8. Okey. Maka, 45 tambah 38 sama dengan 83.
Okey, jadi kita boleh tuliskan jawapan di bahagian ayat matematik. Okey, kita sambung lagi contoh seterusnya. 54 tambah 27. Tuliskan dalam bentuk lazim. Okey. 4 tambah 7. Kita buat dulu bahagian sa. 4 tambah 7 sama dengan 11. Okey. Jadi yang ni dua-dua nombor 1. Sama juga nombor di belakang kita letakkan di rumah sa. Okey. Nombor depan kita letakkan di bahagian rumah puluh. Okey. Ingat, bila nak masuk rumah kawan, ketuk pintu. Kita letakkan di atas. Okey, sekarang kita baru tambah 1 tambah 5 tambah 2. 1 tambah 5 tambah 2. Okey, murid-murid, kira ya. 1 tambah 5. Okey, 6. 6 tambah 2 pula, 7, 8. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan. 54 tambah 27 sama dengan 81. Okey, tuliskan jawapan di ayat matematik. Okey, seterusnya murid-murid. 24 tambah 66. Okey, 24 tambah dengan 66. Okey, berapakah jumlah jawapannya? Okey, tuliskan dalam bentuk lazim. Okey, 24 di atas, 66 di bawah. Okey, ingat ya, bila awak masukkan dalam bentuk lazim, masukkan dalam rumah yang betul. Okey, bila kita buat, mesti buat dengan rumah sa dahulu. Okey, sekarang kita buat 4 tambah 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. Okey, kosong di bahagian, letak di bawah. 1 kita letakkan di atas nombor di bahagian rumah puluh, di atas sekali. Okey, sekarang kita buat penambahan. 1 tambah 2 tambah 6. Okey, 1 tambah 2, 3. 3 tambah dengan 6, okey, sama dengan 9. Okey. Sekarang kita dah dapat 24 tambah 66 sama dengan 90. Okey, baiklah, kita sudah sampai ke penghujung kelas. Murid-murid diminta buka modul numerasi muka surat 44. Cuba jawab latihan yang diberikan. Kita akan bincang di dalam kelas yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Mariani akan bersama dengan murid-murid di dalam program pemulihan khas PPD Pasir Mas Kelantan. Program ini adalah bertujuan untuk pemerkasaan PDPR menggunakan modul asas literasi dan modul asas numerasi program pemulihan khas tahun 2021. Baiklah, cikgu akan menggunakan modul asas numerasi KPM ataupun singkatannya MAN untuk mata pelajaran matematik. Bagi murid-murid membuat latihan setelah cikgu memberikan beberapa contoh berkaitan tajuk ini. Hari ini cikgu akan membincangkan tajuk 10, tolak dalam lingkungan 100 dengan mengumpul semula. Bagi tujuan memudahkan kamu memahami tajuk ini, cikgu akan bincangkan 6 contoh soalan ataupun pengiraan. Diharapkan selepas kamu melihat contoh yang cikgu tunjukkan, kamu akan dapat menolak sebarang 2 nombor dengan mengumpul semula melibatkan nombor 2 digit daripada nombor 2 digit.
Baiklah, kita terus dengan membincangkan soalan nombor 1. Baiklah, sekarang kita tengok contoh soalan nombor 1 ya. Soalannya atau ayat matematik 44 tolak 25 sama dengan, untuk mendapatkan jawapan kita alihkan daripada ayat matematik kepada bentuk lazim. Kita gunakan petak yang telah tersedia. Ada rumah sah dan rumah puluh. 44, 4 rumah puluh dan 4 satu lagi rumah sah. Tolak 25. 2 rumah puluh, 5 rumah sah. Okey, kita akan selesaikan bahagian rumah sah dulu. Didapati 4 lebih kecil daripada 5. Jadi 4 tidak boleh tolak 5. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu pinjam 1 daripada rumah puluh. Baik, kita tengok rumah puluh. Rumah puluh ada 4. Pinjam 1, tinggal 3. Okey, potong 4, tandakan 3. Okey, 1 daripada rumah puluh bila dialihkan ke rumah sah dia jadi 10 ya. 10 tambah 4 jadi 14. Sekarang kita nak kira 14 tolak 5. Okey. Jadi kita kira sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tolak 5, jadi cikgu akan potong 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa baki yang tinggal? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maknanya 14 tolak 5 sama dengan 9. Jadi kita boleh tuliskan jawapan di ruangan jawapan rumah sah ya. 9. Okey, selesai rumah sah. Sekarang kita selesaikan bahagian rumah puluh. Di rumah puluh sekarang ada 3 tolak 2. Okey, 3. 1, 2, 3. Tolak 2, jadi cikgu potong 2. 1, 2. Berapa yang tinggal? 1 sahaja. Okey, kita tuliskan di ruangan jawapan di bahagian rumah puluh 1. Jadi kita dapat 19 ataupun 19. Sekarang kita boleh tulis di ruangan jawapan ayat matematik ini ya. 19. Okey, maknanya 44 tolak 25 sama dengan 19. Jadi selesailah untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2, ayat matematik 71 tolak 47 sama dengan. Okey, untuk memudahkan kita mendapat jawapan, kita gunakan bentuk lazim. Okey, daripada ayat matematik, kita alihkan nombor ke dalam petak yang disediakan. Maksudnya untuk buat dalam bentuk lazim. Jadi 71, 7 rumah puluh, 1 rumah sah. Tolak 47, 4 rumah puluh, 7 rumah sah. Kita akan selesaikan di bahagian rumah sah dahulu. Okey, didapati 1 tolak 7. 1 lebih kecil daripada 7, jadi 1 tidak boleh tolak 7. Apa yang perlu dilakukan? Okey, kita perlu pinjam 1 daripada rumah puluh. Okey, ada 7 di rumah puluh. Pinjam 1, 7 jadi tinggal 6. Tandakan 6 di sini ya. Okey, 1 yang kita pinjam daripada rumah puluh masuk ke rumah sah, dia akan jadi 10.
10 tambah 1 yang dah ada jadi 11. Sekarang rumah sah 11 tolak 7. Okey, 11 tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tolak 7. Jadi kita nak keluarkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa yang tinggal atau bakinya? Kira 1, 2, 3, 4. Dapat 4, kita tuliskan di ruangan jawapan sah ini 4. Okey, selesai rumah sah. Sekarang kita beralih ke rumah puluh. Sekarang 6 tolak 4. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 4. 1, 2, 3, 4. Berapa yang tinggal? 1, 2. Tuliskan di ruangan jawapan 2. Jadi 71 tolak 47 sama dengan 24. Dapat jawapan 24, tuliskan di bahagian ayat matematik ini 24. Okey, selesai soalan nombor 2. Kita terus ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3, ayat matematiknya 72 tolak 43 sama dengan. Okey, kita pindahkan nombor ke petak yang disediakan. Maknanya kita tukarkan ke dalam bentuk lazim untuk mendapatkan jawapan ya. Sekarang 72 7 rumah puluh 2 rumah sah tolak 43 4 rumah puluh 3 rumah sah. Baiklah, rumah sah dulu ya. Rumah sah 2 tolak 3. 2 tidak boleh tolak 3 sebab 2 lebih kecil daripada 3. Jadi 2 perlu pinjam daripada rumah puluh. Rumah puluh ada 7. Pinjam 1 jadi 6. Tandakan 6 di sini. 1 daripada rumah puluh dipindahkan ke rumah sah jadi 10. 10 tambah 2 jadi 12. Okey, sekarang kita nak kira 12 tolak 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tolak 3. Kita keluarkan 3. 1, 2, 3. Kira bakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dapat jawapan 9. Tuliskan di ruangan jawapan rumah sah ya. Okey, selesai rumah sah. Sekarang kita beralih ke rumah puluh. Rumah puluh 6 tolak 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 4. 1, 2, 3, 4. Berapa baki yang tinggal? 1, 2. Sekarang tuliskan di ruangan jawapan rumah puluh ya, 2. Okey. Jadi dapatlah jawapan 29. Sekarang kita tulis jawapan di ayat matematik ataupun jawapan di sini iaitu 29. Okey, selesailah untuk soalan nombor 3 ya. Sekarang kita beralih ke contoh nombor 4 pula. Soalan nombor 4, ayat matematiknya 65 tolak 37 sama dengan.
Kita alihkan nombor daripada ayat matematik tu ke dalam petak yang disediakan, maknanya dalam bentuk lazim ya. Sekarang 65, 6 rumah puluh, 5 rumah sa. Tolak 37, 3 rumah puluh, 7 rumah sa. Okey. Kita akan kira di bahagian rumah sa dulu. Didapati 5 lebih kecil daripada 7, jadi 5 tak boleh tolak 7. Apa yang perlu dilakukan adalah perlu pinjam 1 daripada rumah puluh. Pinjam 1 daripada 6, tinggal 5. Tandakan 5 di sini. Okey, sekarang 1 yang dipinjam daripada rumah puluh, dia akan jadi 10. Jadi 10 tambah 5 jadi 15. Okey. Sekarang kita nak kira 15 tolak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baiklah, tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa bakinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 tolak 7 sama dengan 8. Okey, tuliskan di ruangan jawapan di rumah sa. Selesai rumah sa. Sekarang kita beralih ke rumah puluh. Baik, rumah puluh sekarang 5 tolak 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tolak 3. 1, 2, 3. Berapa bakinya? 1, 2. Baki 2 adalah jawapan di rumah puluh ya. Sekarang kita tulis 2 di sini ataupun di rumah puluh. Okey, jadi dapat jawapan 28. Kita tuliskan jawapan 28 ni di bahagian ini ya, di bahagian ayat matematik tadi. Jadi 65 tolak 37 sama dengan 28. Okey, selesai nombor 4. Sekarang kita beralih ke nombor 5 pula. Baiklah, sekarang kita ke soalan nombor 5. Soalan nombor 5, 93 tolak 26 sama dengan, kita alihkan nombor-nombor daripada ayat matematik ni ke dalam petak ataupun bentuk lazim ni ya. Okey, 93 9 rumah puluh, 3 rumah sa. Tolak 26, 2 rumah puluh, 6 rumah sa. Okey, kita selesaikan rumah sa dahulu ya. Okey, 3 tolak 6. Didapati 3 lebih kecil daripada 6. Jadi 3 tak boleh tolak 6. Apa yang perlu dilakukan ialah perlu pinjam daripada rumah puluh. Okey, di rumah puluh ada 9. Pinjam 1. Jadi, tinggal 8. Tandakan 8 di sini. 1 yang dapat daripada rumah puluh, masuk rumah sa, dia jadi 10. Jadi 10 dengan 3 jadi 13. Sekarang, kita nak tolak ataupun kita nak kira 13 tolak 6. Okey, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tolak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa bahagian tinggal? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 13 tolak 6 sama dengan 7. Tuliskan di ruangan jawapan di rumah sa ya. Selesai rumah sa, sekarang kita kira di bahagian rumah puluh pula. 8 tolak 2.
Okey, kita kira sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolak 2. 1, 2. Berapa yang tinggal? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 tolak 2 sama dengan 6. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan di bawah rumah puluh. Jadi dapat jawapannya 67. Bermakna 93 tolak 26 sama dengan 67. Okey, selesai untuk nombor 5. Soalan terakhir nombor 6 sekarang ya. Baiklah, sekarang soalan nombor 6. 96 tolak 49 sama dengan, daripada ayat matematik kita tukarkan ke dalam bentuk lazim. 96, 9 rumah puluh, 6 rumah sar. Tolak 49, 4 rumah puluh, 9 rumah sar. 6 tolak 9 di rumah sar tak boleh sebab 6 lebih kecil daripada 9. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu pinjam 1 daripada rumah puluh. Baik, rumah puluh ada 9. Pinjam 1 tinggal 8. Tandakan 8 di situ. 1 yang dapat daripada rumah puluh pindah ke rumah sar, dia akan jadi 10. 10 tambah 6, 16. Sekarang kita nak kira 16 tolak 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tolak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa yang tinggal? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dapat jawapan 7. 16 tolak 9 iaitu 7. Tuliskan di ruangan jawapan dalam rumah sar. Okey, selesai rumah sar, kita beralih ke rumah puluh. Rumah puluh 8 tolak 4. Kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tolak 4, keluarkan 4. 1, 2, 3, 4. Berapa yang tinggal? Kira. 1, 2, 3, 4. Dapat 4 di 8 tolak 4, 4. Tulis di ruangan jawapan di rumah puluh ya. 4. Sekarang kita boleh tuliskan jawapan di bahagian ayat matematik ini 47. Jadi 96 tolak 49 sama dengan 47. Okey, itu saja contoh yang cikgu berikan. Sekarang cikgu bagi latihan ya. Latihan matematik menggunakan modul asas numerasi ya. Cikgu harap melalui contoh-contoh pengiraan cikgu tunjukkan dapat membantu murid-murid memahami cara untuk menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 100 dengan mengumpul semula. Sekarang, kamu bolehlah cuba membuat pengiraan sendiri iaitu latihan C muka surat 56, modul asas numerasi KPM ataupun MAN. Cikgu harap murid-murid dapat membuat latihan dengan mudah dan semuanya betul. Kalau rajin belajar, lama-lama menjadi pandai. Selamat belajar. Sekian dahulu perkongsian amalan terbaik PDP Modul Literasi dan Numerasi untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada jurulatih utama pemulihan khas PPD Pasir Mas di atas penghasilan rakaman PDP ini. Harapan PPD Pasir Mas agar modul ini dapat dimanfaatkan oleh guru, murid dan ibu bapa sebagai rujukan tambahan program pemulihan khas. InsyaAllah,
Pada masa akan datang, program perkongsian amalan terbaik PDP pemulihan khas seperti ini akan diteruskan. Sekian, terima kasih.